Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan APT 3083, kumpulan 12 akan membentangkan pembentangan kami yang bertajuk Laporan Ceramah Perindustrian. Berikut adalah nama-nama bagi ahli kumpulan kami. Yang pertama, Fatin Ilya Izwani binti Husanuddin. Yang kedua, Khadijah Izzati binti Omar. Yang ketiga, Fatin Nadira binti Muhammad Yusri atau Muhammad Yusri. Yang keempat, Nurul Huda binti Ishaq. Yang kelima, Nur Ain Shazlin binti Mat Jamal. Yang keenam, Nurul Syahfiza binti Yusuf. Yang ketujuh, Nurul Nazihah binti Hussein. Berikut adalah isi kandungan bagi pembentangan kami. Yang pertama, latar belakang ringkas usahawan sebuah syarikat. Yang kedua, visi, misi dan objektif. Yang ketiga, strategi yang digunakan untuk penciptaan usaha niaga atau pertumbuhan usaha niaga baharu. Yang keempat, strategi yang dicadangkan kepada penciptaan kekayaan syarikat ini serta justifikasi. Yang kelima, kesimpulan. Seterusnya, kita akan beralih kepada isi kandungan yang pertama, iaitu latar belakang ringkas usahawan sebuah syarikat. Profesor Datuk Michael Teo merupakan usahawan yang menyambung generasi perniagaan bapanya, iaitu Datuk Teo Sook Kyo, kerana beliau mempunyai potensi dalam perniagaan. Pelabuhan yang diturunkan bapanya mengasaskan Pelabuhan Klang Trading, PKT. PKT ditubuhkan pada 19 September 1996. Terdapat beberapa krisis yang telah dialami oleh PKT, iaitu krisis kewangan Asia, dunia dan pandemik COVID-19. Seterusnya, kita akan beralih kepada visi, misi dan objektif syarikat PKT. Misi PKT Logistik ialah PKT ialah syarikat yang bertanggungjawab sosial dengan menyediakan perkhidmatan logistik dengan menggunakan sumber manusia tempatan, membina gudang mesra alam, penglibatan terbuka dengan komuniti, serta memberi inspirasi kepada peniaga lain. Objektif syarikat PKT ini ialah menyelaraskan perkhidmatan logistik yang mesra alam dengan memperkembangkan perniagaan keserata negara dan menjadi inspirasi kepada penjaga baru. Mempunyai 3 visi, iaitu Grand Visi, New Version serta Wawasan ASEAN 20. Grand Visi, Wawasan 3Bs adalah visi besar PKT untuk sasaran pendapatan 3 bilion dalam tempoh 10 tahun akan datang. Yang kedua, New Version, Wawasan V50 atau Vaksin 50 bertujuan untuk mempelbagaikan nisbah sumbangan PKPT sebanyak 50/50 antara segmen yang terdedah kepada kemelesetan dan kalis kemelesetan. Yang ketiga, Wawasan ASEAN 20. Wawasan ASEAN 20 menjajarkan PKT ke aras globalisasi dengan sumbangan hasil sebanyak 20% daripada negara ASEAN serantau. Seterusnya, strategi yang digunakan untuk penciptaan usaha niaga atau pertumbuhan usaha niaga baru. Yang pertama, strategi yang digunakan untuk penciptaan usaha niaga atau pertumbuhan usaha niaga baru ialah disruptive technology. Ini terbukti dengan adanya perubahan teknologi. Sebagai contoh, teknologi yang sebenar bukan sahaja mengubah cara orang berfikir, tetapi juga cara mereka beroperasi. Seterusnya, strategi yang terakhir digunakan oleh kami adalah dengan penyelesaian autonomi. Ini kerana autonomi menunjukkan kepimpinan dan kebertanggungjawaban dalam menguruskan kerja kumpulan dalam konteks penyelesaian masalah. Ini penting dalam meningkatkan strategi dalam penciptaan usaha niaga atau pertumbuhan usaha niaga baharu. Seterusnya, strategi yang dicadangkan kepada penciptaan kekayaan syarikat ini dengan justifikasi. Antaranya ialah pengurusan kewangan dan peruntukan modal. Pengurusan kewangan dan peruntukan modal adalah aspek penting dalam strategi kewangan sesebuah syarikat. Pengurusan kewangan yang berhemah memerlukan peruntukan modal yang bijak. Hal ini kerana ia membuat keputusan tentang cara mengumpul, memperuntukkan
dan mengguna dana untuk mencapai objektif syarikat. Seterusnya, alam sekitar turut memainkan peranan yang penting dalam pengurusan syarikat. Antaranya ialah keselamatan dan pemeliharaan alam sekitar. Syarikat perlu menjaga alam sekitar setempat serta kawasan syarikat mereka dan tempat kerja untuk memastikan keselamatan pekerja dan orang awam serta mengurangkan kesan negatif seperti pencemaran udara atau air. Kesimpulan yang dapat diambil daripada program Industrial Talk yang dilancarkan oleh Universiti Malaysia Kelantan UMK, program ini bertujuan untuk memberi pengaruh kepada pelajar-pelajar tentang keusahawanan. Program ini turut menjemput salah seorang CEO syarikat terkenal di Malaysia, iaitu Datuk Seri Dr. Michael Toh, yang merupakan CEO bagi syarikat PKT, iaitu Port Klang Trading Sindiran Berhad. Kejayaan beliau dalam membangunkan syarikatnya dengan cara bergandeng bahu dengan sektor awam yang hebat menjadikan syarikat beliau sebuah syarikat yang ternama. Beliau seterusnya dapat membuka mata pelajar dan orang awam untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya yang mampu memberikan kebaikan kepada masyarakat.